Tiba-tiba perampas pula gelar mangsanya gila kuasa. Sejak minggu lalu, media sosial heboh dengan kabar-kabar angin yang bertiup kencang mengatakan Pakatan Harapan memiliki sokongan majoriti ahli parlimen untuk mencabar kesahihan Kerajaan Perikatan Nasional. Ia dinyatakan secara tersirat oleh Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah, ia disebut juga oleh Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub. Lalu penyokong-penyokong Perikatan Nasional menularkan cerita Pakatan Harapan dan Warisan mempunyai sokongan 129 anggota parlimen. Cerita itu tidak dapat disahkan kesahihannya. Namun, ia sudah menggetarkan hati penggerak rampasan kuasa menerusi tebuk atap di Hotel Sheraton, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Lalu beliau pun berkata perhatian harus diberikan kepada rakyat dan bukannya mengheret negara dalam satu lagi krisis politik. Kita tidak patut diheret ke satu lagi krisis politik dan dijadikan mangsa hanya kerana seorang yang gila kuasa dan mahu menjadi Perdana Menteri, katanya pada sidang media. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, siapa yang gila kuasa itu, kenyataan Azmin dipercayai ditujukan kepada bekas ketuanya Anwar Ibrahim. Beliau berkata Perikatan Nasional tidak boleh dipersalahkan atas perubahan kerajaan apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Februari lalu. Beliau menyeret sekali titah yang di-Pertuan Agong dalam perasmian pembukaan parlimen baru-baru ini. Walaupun Agong meminta Mahathir untuk kekal sebagai PM, Mahathir menegaskan mahu letak jawatan. Tambahnya, begitulah biadabnya seorang menteri yang tidak menghormati negarawan yang berusia 94 tahun itu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menjalankan tugasnya secara terbuka, telus dan jujur. Agong mempunyai kuasa untuk melantik seorang PM yang mendapat sokongan majoriti di parlimen, katanya. Beliau mendakwa Sultan Abdullah berpuas hati bahawa Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin memiliki majoriti. Dewan Rakyat memiliki seramai 222 anggota parlimen mengikut susunan kerusi di Dewan Rakyat pada 18 Mei lalu. Muhyiddin mempunyai kelebihan 2 kerusi iaitu 113 ahli parlimen yang terdiri daripada UMNO, sebahagian Bersatu, PAS, GPS dan beberapa parti kecil Sabah. Anwar dalam kenyataannya mengecam Perikatan Nasional dalam tata cara mereka mengendali syura atau sistem demokrasi itu sendiri. Kata Anwar, terdapat orang yang tidak layak diangkat menjadi ketua, termasuk pihak yang terlibat dalam rasuah. Ada yang kes yang terlibat, baru-baru ini terlibat daripada dalam kes yang bersubhat dengan rasuah. Atau orang yang dipecat dalam parti kerana SPRM menyatakan harus dipecat orang ini. Pun diangkat, diberi jawatan. Saudara, ini kegagalan menghormati urus tadbir, tata kelola, akhlak dan ketiadaan syura. Beliau juga menyindir pemimpin-pemimpin yang disebutnya sebagai pengkhianat tetapi mengata pihak yang memperjuangkan keadilan sebagai gila kuasa. Kata Anwar, yang penting ialah mengikat komitmen kerajaan demi rakyat, menolak rasuah, kezaliman dan memartabatkan Islam. Jangan mengulangi kesilapan lama, jangan jadi puak Ruwaibidah, pesan Anwar. Perikatan Nasional bukan entiti yang berdaftar, ia hanya sebuah gerombolan yang membentuk kerajaan. Ia tidak diiktiraf sebagai gabungan parti politik oleh pejabat pendaftar pertubuhan. Malah, ia dipersoalkan oleh ahli GPS sendiri. Tun Dr. Mahathir pula mendakwa ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu tidak pernah membuat keputusan untuk parti itu keluar dari Pakatan Harapan. Rakyat tahu siapa yang mencetuskan krisis politik dan gila kuasa. Malangnya kerajaan tebuk atap ini disokong oleh parti yang kononnya memperjuangkan Islam. Pihak yang ingin mengembalikan mandat rakyat ini pula digelar oleh Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang sebagai mereka yang beriman dengan demokrasi sehingga melampaui batas lebih daripada kepatuhan kepada rukun Islam. Agak-agak menebuk atap kerajaan yang sah itu ikut rukun Islam yang mana satu bagi kefahaman Hadi. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.